Sentiasa ada dalam kotak fikiran kita ni, berpantang ni perlu ke? Wajib ke? Kalau tanya pada orang-orang tua dahulu, jawapannya adalah ya. Berpantang ini memang wajib untuk semua kaum wanita yang telah selamat melahirkan anak. Tak kisahlah dalam caesar ke, operation atau dalam normal. Berpantang inilah yang akan memberi anda ruang untuk berehat, untuk memulihkan semula organ-organ dalam mana kata yang dah teruk, koyak, yang sakit, yang banyak dah luka. So waktu berpantang inilah orang kata paling sesuai untuk kita berehat. Ada yang berkata perempuan ni ada 2 waktu je dia akan dilayan seperti Tuan Puteri. Waktu dia jadi raja sehari, lalu waktu dia berpantang. Jadi wanita, waktu ni lah anda kena ambil peluang, betul-betul rehat, ambil masa untuk anda dapatkan kembali tenaga yang hilang semasa kita melahirkan anak. Alhamdulillah, bagi saya sendiri, pengalaman peribadi, kedua-dua anak saya, putera dan puteri, saya dah selamat melahirkan dalam keadaan normal. Berbeza pengalaman, berbeza kesakitan, tapi kuncinya tetap sakit melahirkan kan. Tak ada yang kata melahirkan ni tak ada yang tak sakit, memang sakit. Cuma berbeza sakit tu depends kita punya imun, pada kita masalah kita sendiri. Kadang ada yang masalah kecil manis, ada yang masalah tiba-tiba darah tu rendah sangat, cepat lemah dan sebagainya. So macam-macam yang kita rasai semasa proses kita nak melahirkan. Berpantang sebenarnya ada 5 pantang bersalin ni wajib diikuti oleh setiap wanita supaya kita tak menyesal kemudian hari. Kita boleh untuk mengandung seterusnya. Mungkinlah ada kita tu nak anak 5 kan, anak 10 dan sebagainya, boleh, tapi kita kena berpantang. Ini biasanya 5 langkah ni normal ibu-ibu di luar sana ataupun mak-mak kita ataupun nenek-nenek kita yang mengamalkan. Yang pertama ni memang wajib lah, iaitu dengan berurut. Berurut ni sebenarnya kalau kita tengok, kita balik kampung, jadi urut ni sebenarnya akan melancarkan perjalanan darah kita. Mana-mana angin yang tersumbat, mana luka, tegangnya kita punya urat tu diurut secara yang perlahan-lahan supaya kita punya bahagian organ keseluruhan tubuh badan kita ni kembali normal dan juga kembali lembut. Mungkin masa kita meneran kan, meneran tu kita punya urat kaki ni banyak tegangan, kita ni banyak lebam-lebam. Jadi bila kita mengurut ni, jalanan darah dan juga angin-angin dalam badan tu takkan tersumbat. Malah kalau kita punya bahagian faraj tu pun dia akan diurut dengan cara yang perlahan, dengan cara yang sangat minima. Itu yang apa yang saya rasa lah, supaya kita nak bantu orang yang bersalin normal ni, luka dia nak kembali pulih secara perlahan-lahan. Di luar sana sampai sekarang walaupun moden duduk di bandar, tetap mempraktikkan dengan bertungku. Okey, bertungku ni pula ada 2 macam-macam jenis tungku. Ada tungku elektrik, ada tungku moden yang dipanaskan, ada juga tungku yang menggunakan batu sungai. Jadi muat imam apa pun tungku janji memberi kita manfaat untuk kita melancarkan darah-darah beku, terutamanya di bahagian rahim kita. InsyaAllah sangat bagus digunakan. Jadi kita akan bertungku dekat bahagian perut, terutamanya yang banyak ketulan darah beku di dalam perut. Masa kita meneran tu ada lagi sebenarnya, masa kita besar kita berurut bertungku tu, cek tu masih lagi keluar darah beku. Jadi mungkin dalam 3-4 kali tungku baru betul-betul darah beku yang ada dalam sekeliling perut kita ni betul-betul keluar. Itu bahayanya kalau kita tak keluarkan betul. Sebenarnya ada di dinding-dinding rahim kita yang kainnya sampai 5 meter. Ada juga bengkong ni tradisional, kainnya hanya 2 meter. Ada juga bengkong yang sekarang moden, tali ada, macam orang kata orang panggil tali kasut. Ada juga bengkong yang secara moden, kasut yang kesek tu kan. Jadi dia senang sangat buka. Jadi apa sahaja bengkong yang bersesuaian dengan bentuk badan kita, dengan orang kata ketahanan kita sendiri, pakailah supaya bila kita orang kata bahagian perut kita, rahim kita ni yang londeh-londeh ni kan, anak 9 bulan, daripada 1 bulan sampai 9 bulan perut kita memberi kan. Memberi kalau kita tengok, macam contoh kita ambil kain okey, kain lycra, tengok macam mana kalau kita tarik, kemudian kalau dia memberi, dia back to normal, macam mana? Macam itulah perut kita. Jadi bila kita nak kembali kepada asal, kita kena pakai bengkong. So masa kita pakai bengkong pula, biasanya bidan-bidan atau orang yang menjaga kita, ataupun macam saya sendiri, mak saya sendiri akan sapu sesuatu benda yang panas. So kita boleh sapu juga. Kalau dia berserai emas, kita ada lotion terapi anggun. Okey, lotion terapi anggun ni pula
dia daripada halia kan, daripada serai wangi. Jadi kita sapu saja di bahagian perut, kemudian barulah kita akan pakai bengkung. Ada minuman air jamu, ada yang kata minum air halia bagus, ada minum air kunyit bagus, akar-akar kayu pun bagus. Apa sahaja yang berasaskan tradisional, insya-Allah memang bagus untuk kita amalkan sepanjang kita proses berpantang. Jadi kalau 44 hari tu boleh minum, jangan tak minum. Memang rasa badan kita tu rasa, biasa orang berpantang ni kan kita akan rasa seram sejuk kan. Jadi bila kita minum air yang panas-panas suam ni, badan kita akan rasa berpeluh, lepas tu badan kita ni akan rasa lebih selesa. Kita keluar peluh ni memang kita rasa cergas lah, macam kita lari kan. InsyaAllah kita rasa badan kita ni lebih bertenaga dan kembalilah orang kata ceria balik bila dah tak rasa sakit-sakit setengah-setengah badan ni. Itulah antara tips dia. Dan last sekali sebenarnya, apa pun yang kita buat berbalik pada pemakanan yang kita amalkan, iaitu kena makan banyak sayur dan juga ulam-ulaman hijau. InsyaAllah dalam proses panjang tempoh berpantang ni, dengan makan makanan sayur, ulam raja, pegaga, lepas tu kita ada sayur-sayuran seperti yang kita ambil tepi rumah tu lah, ada macam-macam sayur kan. Sekarang ni tengah trend dengan Brazilnya. Jadi banyak sayur-sayur ni kalau kita makan secara tak perlu rebus pun. Kalau nak rebus, pucuk-pucuk betik kan, pucuk betik yang pahit-pahit ni, insyaAllah dia akan bantu kita untuk proses luka-luka dalaman kita ni cepat baik. Kan Mak dah cakap, bukan susah pun nak jaga kesihatan sekarang ni. Awas, hati-hati dengan produk tiruan. Timbas dahulu sebelum beli, jangan beli produk tiruan. Serai Mas, raja segala herba.